Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Asia Bagus. Jom kita kenali sejenis tarian Melayu tradisional di Malaysia. Mayung merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Patani dan Kelantan. Drama tari mayung ini merupakan sebagai suatu bentuk drama tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan. Muzik, vokal dan instrumental, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Drama-drama tari ini dipertontonkan terutamanya di Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah, Perlis serta di Kepulauan Riau, Indonesia. Mayung dipersembahkan sebagai hiburan dan juga sebagai cara perubatan. Mayung dipercayai wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Ia dipentaskan sebagai pementasan diraja di bawah naungan Kesultan Kelantan sehingga 1920-an. Dengan itu, tradisi ini dikekalkan dalam bentuk asal tanpa meninggalkan peningkatan yang terdapat di istana seperti pakaian yang berhias cantik. Persembahan mayung biasanya dibuka dengan lagu menghadap rebab, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Setiap satu cerita mampu mempersembahkan merentasi beberapa amalan dalam seri pertunjukan 3 jam. Dalam persembahan tradisi di kampung ini dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Penonton akan duduk di 3 sisi panggung. Sisi yang keempat dihaskan bagi orkestra yang terdiri dari pemain rebab, gendang kepala 2 dan tetawak. Kebanyakan peranan dilakukan oleh wanita dan ceritanya berasaskan cerita rakyat tradisi dengan watak raja, dewa dan pelawak. Mayung dikaitkan dengan upacara di mana pawang cuba menyembuhkan pesakit yang dirasuk melalui nyanyian, tarian, bersawai dan menurun. Mayung telah diharamkan di negeri Kelantan yang dipimpin oleh Parti PAS pada tahun 1991 dengan alasan seni ini mengandungi unsur-unsur bertentangan dengan akidah seperti pemujaan. Walau bagaimanapun, mayung terus mendapat pengiktirafan di persada dunia apabila UNESCO mengumumkan bahawa mayung diiktiraf sebagai salah satu karya agung warisan tidak ketara kemanusiaan dari Malaysia pada tahun 2005. Mayung diasaskan di Kerajaan Patani yang kini merupakan sebahagian daripada Thailand. Oleh kerana ia diwarisi secara lisan dalam kalangan kampung, usia sebenar mayung tidak dapat dipastikan. Bagaimanapun, fakta yang ia bebas daripada pengaruh-pengaruh luar menunjukkan ia sekurang-kurangnya berusia 800 tahun dan hampir pasti lebih awal lagi. Menurut Hikayat Patani, mayung dibawa ke Kelantan lebih 200 tahun dahulu. Dari situ, ia berkembang ke Kedah dan negeri-negeri lain. Legenda biasanya mengaitkan tarian dengan semangat padi yang digelar Mak Hyang, tetapi yang lain mempercayai ia dicipta oleh makhluk digelar Semar. Para sejarawan tidak pasti sama ada mayung berasal daripada tradisi rakyat atau cerita istana. Sungguh pun begitulah ia dituntun oleh semua lapisan masyarakat untuk menghormati semangat pedai. Berterima kasih bagi tuaian atau merawat penyakit. Semasa di Patani, mayung biasanya dipersembahkan di istana sehingga 1920-an, yang mana ia sering dipertontonkan dalam kalangan orang biasa. Mayung pertama kali disebut dalam Hikayat Patani bertarikh sekitar kurun ke-18 sebagai pertunjukan di Narayala Istana Patani. Semasa kurun ke-19, ia tersebar dari selatan Thailand ke Kelantan, di timur semenanjung Malaysia dan seterusnya melalui Tanjung Kurau, kini Singapura. Kekepulauan di Indonesia yang ketika itu merupakan sebahagian daripada Kesultanan Melayu Kerajaan Johor, Riau Lingga.
Perbezaan antara mayung sebagaimana yang terdapat di Kelantan yang tidak menggunakan sebarang topeng, mayung dari Batam dan Bintan menggunakan topeng seperti di Narayala, kawasan asal. Bagi bilangan dayang seperti pelayan peribadi raja, raja atau anak lelakinya dan putri, ratu atau anak perempuannya, penjenayah jembalang dan semangat. Pada kurun sebelumnya, mayung bukan sekadar pertunjukan harian, tetapi ia turut digunakan sebagai upacara bagi raja memerintah. Mayung juga telah digunakan bagi berubat orang yang sakit teruk. Amalan ini tidak lagi diamalkan di Indonesia. Orang terakhir yang melakukannya adalah Tok Atan di Bintan dan Pak Pasri di Batam, keduanya telah meninggal. Mayung bagaimanapun masih ditontonkan bermula dan berakhir dengan upacara. Mentera yang diucapkan oleh dua orang di atas telah diwarisi oleh keturunan mereka. Pertunjukan mayung di Batam dan Bintan pada masa kini merupakan bentuk keturunan ketiga. Mayung di Batam dan Bintan telah wujud bagi 150 tahun dan masa kini terancam dengan kepupusan sekiranya tiada dokumentasi dan latihan pelakonannya dilakukan.